Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini cikgu ingin berkongsi lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 4. Fokus cikgu pada perkongsian ini ialah berkaitan dengan bab 6, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Subtajuk yang akan cikgu kongsikan hari ini ialah tajuk 6.1, Kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Jom kita belajar sejarah bersama dengan Cikgu Ida. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ialah pelajar dapat menyatakan latar belakang pengaruh komunis di negara kita. Untuk makluman semua pelajar, komunis telah melakukan banyak pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi negara dan menggugat kestabilan politik. Pengaruh komunis berlaku ketika penguasaan British di tanah Melayu. Matlamat komunis adalah untuk merampas kuasa daripada kerajaan British dan menggantikannya dengan sebuah negara yang baru, iaitu Republik Komunis. Namun begitu, British berjaya menawan hati dan fikiran rakyat untuk bersama-sama membanteras ancaman komunis. Kita lihat bagaimanakah kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Terlebih dahulu kita kenal berkaitan dengan pengasas ideologi komunis, iaitu diasaskan oleh tokoh bernama Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Dalam karyanya Komunis Manifesto dan Das Kapital menyatakan bahawa komunis bermaksud orang yang menganuti fahaman komunis, dan secara umumnya komunisme adalah suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik hak negara. Terdapat dua negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis di negara kita, iaitu negara China dan Indonesia. Tokoh yang menjadi pengasas ideologi komunis iaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan ini juga adalah karya Komunis Manifesto dan karya Das Kapital yang berkaitan dengan ideologi komunis. Seterusnya kita lihat bagaimanakah komunis dapat masuk dan berpengaruh di negara kita. Caranya ialah terbagi kepada 3. Pertama, kemasukan pengaruh komunis datangnya dari negara China. Kedua, kemasukan pengaruh komunis datangnya dari negara Indonesia. Dan yang ketiga, melalui penubuhan Parti Komunis Malaya. Kita lihat satu persatu kemasukan pengaruh komunis dari negara China. Kemasukan ini melibatkan 2 perkara, iaitu melalui Parti Kuomintang dan juga melalui Parti Komunis China. Parti Komunis Kuomintang. Ideologi komunis mula dibawa masuk sejak awal tahun 1920-an melalui cawangan Parti Komunis ataupun Kuomintang yang beribu pejabat di negara China. Pada tahun 1924, cawangan Parti Kuomintang ditubuhkan hampir setiap bandar di negeri Melayu.
Antara bandar yang terlibat seperti Bandar Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Manakala yang kedua, kemasukan pengaruh komunis dari negara China adalah melalui pertubuhan Main School di bawah Parti Komunis China ataupun PKC. Melalui pertubuhan ini, ianya bergerak dalam kalangan orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis China. Pada tahun 1927, berlaku perpecahan di antara Parti Kuomintang dengan PKC. The Communist International yang berpusat di Moskow telah mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang, itu PKN, pada tahun 1928. PKN akhirnya tidak berjaya. Keadaan ini mendorong kepada Kuomintang mengarahkan penubuhan parti yang baru dikenali sebagai Parti Komunis Malaya ataupun PKM. Cara yang kedua, kemasukan pengaruh komunis di negara kita ialah datangnya dari negara Indonesia. Kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia bermula pada tahun 1920-an. Itu beberapa orang pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Melaka, Alimin, Boyso, Berdisi Jitro, Hasso Nosi, Winanta Sobakat dan Sultan Perpatih telah menyebarkan komunis di seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Kegagalan Partai Komunis Indonesia menguasai Pulau Jawa pada tahun 1926 menyebabkan PKI telah berusaha untuk membuka cawangannya di tanah Melayu. Namun begitu, usaha mereka tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis telah menggunakan cara yang radikal untuk mencapai matlamat mereka, iaitu melalui cara kekerasan. Seterusnya, kita lihat bagaimana pengaruh komunis berlaku di negara kita melalui penubuhan Parti Komunis Malaya. Terdapat 3 peringkat berkaitan dengan penubuhan Parti Komunis Malaya, iaitu semasa awal penubuhan, semasa pendudukan Jepun dan selepas pendudukan Jepun. Kita lihat satu persatu. Semasa awal penubuhan. Pada 30 April 1930, Parti Komunis Malaya telah ditubuhkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Parti Komunis Malaya telah bergerak melalui 4 cara, iaitu melalui Kesatuan Sekerja, melalui pertubuhan, melalui penerbitan akhbar dan yang terakhir melalui sekolah Cina, iaitu Sekolah Vernakula Cina. Manakala semasa pendudukan Jepun, PKM telah menjalinkan kerjasama dengan kerajaan British bagi memerangi kerajaan Jepun. Seterusnya, PKM telah membentuk Malayan People Anti-Japanese Army, iaitu MPAJA ataupun dikenali sebagai Bintang 3 pada tahun 1942. PKM telah menerima bantuan senjata, latihan, keuangan, bekalan logistik dan perubatan daripada kerajaan British. Berlaku selepas pendudukan Jepun. Selepas Jepun menyerahkan, kekosongan politik telah berlaku di tanah Melayu. Ini telah memberi peluang kepada PKM untuk meluaskan pengaruhnya. Jepun telah menyerah kalah
apabila satu bom atom telah digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Ekuaran daripada itu, bintang 3 iaitu PKM melalui MPAJA telah keluar dari hutan dan melakukan kekacauan di tanah Melayu. Mereka melakukan kekejaman dan membunuh orang Melayu, Cina dan India yang didakwa pernah bersubahat dengan kerajaan Jepun. British Military Administration (BMA) telah mengambil alih pentadbiran di tanah Melayu selepas kekalahan Jepun. MPAJA telah dibubarkan pada tahun 1 Disember 1945. Namun, PKM masih dibenarkan bergerak sebagai sebuah pertubuhan yang sah di tanah Melayu. Pada Disember 1947 hingga Mei 1948, Komunis berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup dalam PKMN, MDU dan Putra AMCJA, iaitu dalam pertubuhan-pertubuhan lain di tanah Melayu. Pergerakan komunis kemudiannya mengancam ekonomi dan keselamatan negara di bawah pentadbiran kerajaan British. British kemudiannya telah bertindak meluluskan undang-undang yang dikenali sebagai Trade Union Ordinance No. 9 of 1945. Ianya adalah bertujuan untuk menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan seterusnya mengharamkan Parti Komunis Malaya. Secara rumusan, penyebaran ideologi komunis dari China dan Indonesia menyebabkan terdapat penduduk yang terpengaruh dengan fahaman komunis. Ideologi ini berkembang dalam kesatuan sekerja. Selepas Perang Dunia Kedua, berlaku kekosongan politik di tanah Melayu yang membuka peluang kepada PKM untuk menyebarkan fahaman, dan akhirnya PKM kemudiannya diharamkan oleh kerajaan British. Di akhir perkongsian ini, cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada semua pelajar dengan harapan supaya pelajar dapat mengulang kaji tajuk 6.1 Sejarah Tingkatan 4. Setakat itu sahaja perkongsian daripada cikgu, dan cikgu mengharapkan pelajar mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Jangan lupa subscribe, like, komen and share channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.